Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita berpeluang pada pagi ini. Minta maaf banyak-banyak saya terpaksa tangguh-tangguh ada beberapa perkara yang Allah tak izin untuk nak kita mulakan awal Saya minta maaf dengan kekurangan yang ada. Sekarang masih lagi dalam travelling, masih lagi di Sungai Petani. Dan insya-Allah hari ini akan balik ke Kuala Lumpur lah. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dia berikan keizinan pada kita untuk berkumpul bertemu ni di tempat yang cantik tempat yang bagus Darul Murtaza. Jazakumullah khairan katsira pada mereka yang telah memberikan bantuan-bantuan untuk penginapan di sini. Alhamdulillah, insya-Allah. Kita syukur kepada Allah SWT dan kita memohon kepada Allah dengan kita mentajdidkan iman kita insya-Allah dengan kalimah syahadah kepada kehidupan kita ni, kita baiki, kita perbaharui, kita tingkatkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Allah hapuskan syirik yang ada dalam diri kita. Allah hapuskan segala perkara-perkara yang boleh membawa kepada murtad dan perkara-perkara yang boleh merosakkan kehidupan kita. Kita minta, kita doa, kita mohon kepada Allah. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah di atas jalan dakwah, jalan tarbiyah, jalan jihad, terutamanya di akhir-akhir zaman ini. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Taala, kita panjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita perbarui niat kita pada hari ini untuk kita pertingkatkan lagi sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas dasar kasih sayang kepada Allah. Insya-Allah pada hari ini kita akan sambung apa yang kita bincangkan pada siri yang lepas, iaitu berkenaan dengan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu mendapat su'ul khatimah. Kita dah berbincang dalam sebab yang pertama ialah akidah yang rosak. Kita dah berbincang dan insya-Allah kita akan masuk kepada sebab yang kedua, iaitu satu perkara yang penting untuk kita sama-sama tengok. Kenapa seseorang itu walaupun dia telah beramal, telah beribadah, walaupun dia telah berada dalam keadaan orang nampak Islam, tetapi masih lagi boleh mendapat su'ul khatimah. Jadi kita akan tengok sebab-sebab tersebut. Kita dah bincang sebab yang pertama ialah sebab dalaman, sebab dalam, hanya akidah. Yang kalau akidah rosak, walaupun dia beramal, akhir su'ul khatimah. Walaupun dia Islam, akhir su'ul khatimah sebab akidahnya rosak. Sebab tu kita kena sentiasa mentajdidkan akidah kita. Sentiasa kita menjadikan diri kita ini
memperbaharui iman kita. Sebab tu saya sentiasa tekankan perkara ini sebagai mukadimah selalu supaya kita latih diri kita sentiasa tajdid iman, sentiasa kita perbaharui iman. Kenapa? Kerana kalau iman kita rosak, maka kita kena memerhatikan kehidupan kita, makin lama makin jauh daripada Allah, walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa. Jadi yang ada pada kita hanyalah merupakan lakonan. Lakonan macam pelakon-pelakon lah. Pelakon dia boleh jadi orang baik, dia boleh jadi imam, dia boleh jadi tuan syekh, dia boleh jadi maha guru, tuan guru, dia boleh jadi ulama besar dalam cerita tu, dalam lakonan. Tapi sebenarnya hanyalah lakonan fizikal saja, luaran kosong. Jadi orang yang tidak ada akidah yang hidup ini, maka dia ibarat berlakon. Jadi kita nak kena sentiasa mematikan balik. Sebab tu kita melihat kepada kehidupan kita ni, kita tengok balik sejauh mana hati kita ini benar-benar kita jujur dengan Allah, terutama dalam duduk dalam tarbiyah. Sebab kalau kita tak duduk dalam tarbiyah dan tidak proses diri kita, maka kita tidak meningkat diri kita ni. Walaupun kita duduk dalam program tarbiyah, walaupun sahabat-sahabat kita semua orang yang soleh-soleh, salehah-salehah, walaupun kita kata kita duduk di dalam keadaan beramal, tetapi bila hati kita tidak meningkat, akidah kita tidak bersih, dia akan menjadikan kita ni lemah. Lama-lama lemah. Dan bila Allah uji, kita akan terperangkap dengan fitnah-fitnah itu. Jadi sebab tu kita sentiasa memperbaiki. Dan memperbaiki akidah iman ini bukan hanya sekadar mengucap kalimah syahadah, tetapi kita kena memerhatikan amalan hati kita. Amalan hati kita. Contoh, macam mana saya bincangkan semalam dengan sisi dari Kedah dan Penang bahagiannya. Bagaimana kita kena sentiasa melihat apa yang kita nak capai. Yang paling tinggi sekali redha Allah. So, sejauh mana kita boleh redha pada Allah. Redha pada Allah. Jadi tajuk ni saya akan bawa secara khusus nanti. Tapi nak sebut sini, redha pada Allah ni satu yang perlu dipertingkatkan. Bermula dengan kita redha kepada Allah terhadap apa sahaja yang Allah bagi, yang baik, yang buruk. Dan kemudian kita rasa berat, kita rasa sakit dan sebagainya. Tetapi kita masih lagi redha sebab kita yakin adanya janji Allah. Itu nombor satu. Ataupun nombor dua yang lebih baik lagi, iaitu kita redha kepada Allah apa saja Allah bagi, qada dan qadar tadi. Dan kemudian kita rasa tenang bersama dengan kesusahan, tenang bersama dengan penderitaan. Kita rasa bahagia, kita rasa manis. Jadi kebahagiaan, kemanisan bersama dengan kesusahan itulah dikatakan redha Allah yang tinggi. Darjat dia tinggi, paling tinggi sekali lah, insya-Allah. Baik, pada hari ini kita sambung berkenaan perkara yang kedua yang akan menyebabkan su'ul khatimah, iaitu terus menerus bermaksiat. Jadi rupa-rupanya yang boleh membawa kepada su'ul khatimah itu bukan sahaja akidah yang rosak, tetapi yang kedua ialah maksiat. Jadi maksiat yang bagaimana? Maksiat yang bagaimana? Dosa yang macam mana? Mungkar yang macam mana yang boleh membawa kepada su'ul khatimah? Iaitu orang yang berada dalam keadaan maksiat, dia buat dosa. Dia buat dosa. Dia tahu itu dosa. Kemudian dia tidak bertaubat. Dia terus berada dalam keadaan dosa. Dia terus berada dalam keadaan dosa tadi. Apabila dia berada terus menerus dengan melakukan maksiat, dalam hatinya itu sebenarnya terdapat satu kecenderungan. Jadi apabila kita buat maksiat, sebab kita terlupa, sebab kita terlalai, sebab kita mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu, kemudian kita rasa menyesal, kita rasa sedih, maksiat kita tu, kita rasa serba kekurangan. Jadi pada masa itu sebenarnya hati kita ni telah berubah, telah meningkatlah. Tetapi apabila kita berterusan dalam maksiat ini, maka pada masa itu dalam hati kita ni sebenarnya ada satu kecenderungan, ada satu kegemaran, iaitu kita ni suka dengan maksiat. Suka dengan maksiat. Maksiat itu telah menjadi satu kesukaan kita, menjadi satu mungkin darah daging kita. Wa iyazbillah min zalik. Jadi kita kena tengok dua. Yang pertama, apa peranan iblis ataupun syaitan? Apa peranan syaitan? Bisikan syaitan. Yang kedua, nafsu tadi, ataupun syahwat tadi. Baik. Yang pertama sekali ialah apabila ada sesuatu maksiat, mungkar, ada satu perkara lah, tak kira apa dia, maka syaitan akan bisik. Syaitan dia akan bisik. Dia bisik, best lah, bagus lah, kan, ini semua orang suka, ini mesti seronok, mesti baik. Dia akan bisik. Dia bisik, dia pujuk kita. Dia tak boleh buat apa. Syaitan tak boleh, dia bisik je. Dia bisik, akhirnya kita pun tertengok pada maksiat itu, terpengaruh dengan bisikan tadi, kita pun buat maksiat.
Tetapi setelah kita melakukan maksiat tersebut, dan maksiat itu telah kita rasa, hati kita dah rasa, mungkin tipu daya tadi tu, kita rasa dari sudut keseronokan maksiat tu, bestnya maksiat tu, ataupun kita rasa tak best tapi tertipu kita tadi, maka pada ketika itu nafsu berperanan. Syahwat kita berperanan. Jadi nafsu dan syahwat kita tu akan memegang, dia akan pegang hati kita. Best lah, okey lah, baguslah. Jadi maksiat itu akan dihiasi dengan kata-kata dia, ataupun bisikan, ataupun ransangan daripada nafsu dan syahwat tadi. Jadi menyebabkan kita akan terus menerus. Jadi sebab itulah, apabila nafsu telah menguasai dosa kita tadi, maksiat tadi, kita dah jadi punya milik. Sebab nafsu ni kita sendiri, diri kita sendiri. Nafsu itu telah pun menjadi, kita kata, telah berjaya memegang maksiat dan dosa tadi, maka syaitan tak kisah dah. Syaitan lepaskan. Maka syaitan akan cari maksiat lain pula. Maksiat lain pula, contohnya mula-mula minum arak dulu. Syaitan kata bisik, alah sikit je minum arak, contoh sikit je, takkan rasa tak boleh, betul kau bertobat lah. Kan kau macam bisikan-bisikan tadi kan. Lepas tu orang tu pun minum, dia pun minum. Not bad lah, okey lah. Nafsu pun rasa, nafsu masuk. Dia pun minum lagi situ. Masa satu nak minum lagi tu nafsu, syahwat. Minum berterusan dalam dosa tu adalah bisikan syahwat. Minum. Akhirnya syaitan lepas. Dia dah duduk di bawah nafsu, duduk di bawah syahwat. Maksudnya diri sendiri. Ini yang kata mempertuhankan nafsu tadi. Kemudian selepas tu syaitan dia tak habis setakat tu. Dia akan bawa kita tengok maksiat lain, dosa lain. Maka dia kata, tengok tu, ada perempuan. Contohnya ada ataupun ada lelaki. Kalau kau dapat cakap-cakap dengan dia kan best kan? Tu bisikan syaitan. Nafsu tak tahu lagi ada perempuan ada hati. Nafsu tak pernah rasai benda tu. Dia tak rasa lagi dosa tu. Dia tak rasa seronok. Tapi syaitan bisik. Syaitan dia buka lagi. Tu ada perempuan lah. Tu ada lelaki lah. Kalau kau dapat kan berkenalan ni kan, dia kan best. Kan contohlah kita pun pergi ikut cakap syaitan tadi. Bisikan syaitan. Kita kenal. Dah kenal. Nafsu pun rasa seronok. Seronok lelaki perempuan ni. Seronok. Kemudian syaitan pun hias lagi. Best lah gini. Syaitan bisik lagi. Supaya seronok. Perempuan tu pun kena atau lelaki tu pun kena bisik juga. Bisik. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya dia akan cakap, takkan cakap-cakap je. Dia mula datang ke mata, kadang-kadang ke telinga, datang ke jiwa, hati, rasa, akhirnya berzina. Jadi bila dah berzina tu, syaitan dah lega, syaitan dah habis dah tugas dia berzina, dia dah berzina dah habis dah. Kan, jadi nafsu pula berterusan. Besok jumpa lagi. Buat lagi, itu adalah peranan nafsu. Sebab tu dalam bulan Ramadan, walaupun syaitan tak ada, diikat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi nafsu masih ada. Nafsu yang telah merasai kelazatan dosa. Telah merasai keseronokan berdosa, bermaksiat. Nafsu tadi. Nafsu inilah yang akan membawa manusia itu kepada mengulangi dosa-dosa tersebut. Jadi dosa dalam bulan Ramadan ni, kebanyakannya ialah dosa yang dilakukan adalah yang pernah kita buat lagi sekali. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan nak masuk ni. Dosa yang kita pernah buat, dosa yang kita pernah tahu, pernah rasa. Dosa yang kita pernah lakukan, yang kita pernah rasa dia punya keseronokan dia. Kelazatan dia. Dosa-dosa itulah yang akan kita lakukan. Kalau dosa baru bulan Ramadan tak ada. Selalunya tak ada. Tak ada. Kecuali lah kita ni memang dah jadi syaitan. Kita jadi syaitan. Kita pula yang bisik diri kita sendiri. Sebab syaitan dah tak ada. Ya sebab itulah. Apabila seseorang itu melakukan dosa, maksiat, mungkar secara berterusan, maka sebenarnya itu bukan lagi peranan iblis dan syaitan. Bukan lagi peranan jin, syaitan, manusia, syaitan, bisik. Dia tak payah bisik. Kita dah buat dah. Kenapa kita buat? Kenapa seseorang itu melakukan dosa dan maksiat secara berterusan? Kerana diri dia sendiri nak. Dia nak sendiri. Maksudnya nafsu dia nak. Syahwat dia nak. Jadi sebab itulah. Apabila seseorang itu terus menerus dengan dosa, tanpa dia bertaubat, tanpa dia menyesal, maka sebenarnya dia telah mempertuhankan nafsu dia. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Maka pernah kamu lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Ini dia.
apabila seseorang itu telah menjadikan maksiat dan dosa itu sebagai Tuhan ataupun bukan Tuhan, sebagai kegemaran dia suka buat perkara tersebut, maka di sinilah apabila di saat-saat akhir hayat dia, maka dia akan berada dalam keadaan yang mana Allah SWT tutup akidah tadi. Dia tak boleh dah nak mengucap dua kalimah syahadah. Kenapa? Sebab pada masa itu ingatan dia, fokus dia kepada kecenderungan dia iaitu melakukan perkara-perkara yang dia suka, yang dia gemar, hasil daripada didikan tarbiyah nafsu dia, hasil daripada bisikan nafsu dia. Jadi akibat daripada terus menerus dalam bermaksiat, maka pada ketika itulah kita akan berada dalam keadaan mempertuhankan nafsu, syahwat, macam mana Allah gambarkan dalam ayat tadi. Dan sebab tu apabila seseorang itu mula bermaksiat, mula buat dosa, dan kemudian ketika dia bermaksiat dan berdosa itu dalam keadaan yang mana bila dia sedar, dia menyesal, dia lawan nafsu dia balik, dia lawan syahwat dia balik, maka pada ketika itu dia pun berhenti. Maka yang ini Allah ampunkan. Jadi bila kita sedar, kita buat dosa, kita buat, kita sedar, kita taubat, kita menyesal, kita tinggalkan bisikan syaitan, tinggalkan bisikan nafsu. Tinggalkan, kita bukan, nafsu dia bukan bisik, nafsu dia pegang, rangkulan nafsu tu, pegangan nafsu tu pada jiwa kita, kita tinggalkan dia, maka ketika itulah kita bertaubat. Itu Allah terima. Orang yang meninggalkan kehendak-kehendak nafsu syahwat dia, maka orang ini Allah terima. Sebab tu Allah ampunkan. Salah macam mana besar pun Allah ampunkan, sebab dia dah menyesal. Menyesal tu maknanya hati dia telah dibersihkan daripada bisikan ataupun dorongan ataupun pelukan, rangkulan, ransangan nafsu. Itu menyesal. Sebab itu Allah sentiasa menerima taubat seseorang kerana penyesalan. At-taubah nadamah. Penyesalan. Kenapa penyesalan itu menjadi asbab menerimanya taubat? Allah terima taubat tadi kerana orang yang menyesal, dia dah buang nafsu dia. Dia dah buang syahwat dia pada maksiat tadi. Dia tak mau dah. Dia tak mau. Dia buang. Maka bila dia buang, maka pada ketika itulah Allah SWT mengasihani kita, merahmati kita. Maka Allah SWT mengampunkan dosa kita. Buatlah banyak mana pun, tapi bila kita dah putus daripada nafsu, putus daripada syahwat tadi, maka Allah ampunkan. Tetapi selagi kita tidak menyesali dosa kita, masih lagi kita suka, masih lagi kita sayang. Maknanya sebenarnya nafsu masih lagi memegang hati kita. Nafsu masih lagi memegang hati kita, jiwa kita. Bila nafsu masih memegang jiwa kita tadi, maka pada ketika itu susah nak tinggalkan. Sebenarnya kita belum bertaubat, baru beristighfar, baru astagfirullah. Baru kita minta ampun ke Allah. Belum lagi kita menyesal. Sebab at-taubah, taubat itu adalah nadamah. Taubat itu apa? Penyesalan. Kenapa digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyesalan? Menyesal kerana aku mempertuhankan nafsu. Menyesal kerana aku mempertuhankan syahwat, ikut nafsu aku. Menyesal, aku tak nak dah. Aku nak ambil Allah sahaja. Aku nak ambil iman sahaja. Aku nak ambil takwa sahaja. Pada ketika itu Allah ampunkan dosa kita. Sebab itulah kita nak kena tengok balik diri kita. Duduk dalam tarbiyah ni, dia merupakan satu ketika, satu saat, satu masa yang mana kita ni betul-betul buang tujuan yang lain, matlamat yang lain. Kita bersihkan matlamat hidup kita, bersihkan hajat hati kita ni. Apa hajat hati orang yang beriman? Apa hajat hati orang yang bertakwa, orang yang nak duduk jadi hamba Allah? Hajatnya hanya satu saja. Satu saja dia hajat dia, iaitu mardatillah. Mardatillah, mendapat redha Allah, supaya Allah suka ke aku, supaya Allah iktiraf aku sebagai hamba, supaya Allah SWT tidak memurkai, marah pada aku, Allah tak menyiksa aku, tidak membenci aku, supaya Allah SWT memberikan kepada aku ni rahmat, pertolongan. Kenapa? Sebab Allah sayang pada aku sayang pada Allah. Jadi sebenarnya mardatillah itu ialah
apa yang ada dalam hati kita, di lubuk hati kita. Mardatillah, redha Allah. Tengok. Sebab tu kita kena tengok. Dalam tarbiyah, kita kena tengok apa yang ada dalam lubuk hati kita. Kalau dalam lubuk hati kita masih lagi kehendak-kehendak nafsu, kehendak syahwat, kehendak dunia, masih lagi hati kita ni sebenarnya mencari dunia, masih lagi mencari dunia, maka itulah yang kita kena proses. Inilah yang kita kena proses. Sebab tu ramai orang pada akhir zaman ini berada dalam keadaan su'ul khatimah. Ramai yang su'ul khatimah daripada yang husnul khatimah. Kenapa? Kerana rupa-rupanya walaupun dia Islam, walaupun dia telah beribadah, tapi dalam hati dia masih mencari ghairallah, selain Allah. Hati dia masih mencari nafsu dia punya, apa yang nafsu dia nak. Hati dia masih mencari kemenangan-kemenangan duniawi, kemenangan syahwat. Jadi hati masih nak. Jadi ini yang kita kena proses. Ini yang kita kena proses. Dan apabila kita telah mula berproses ini, maka barulah insya-Allah kita boleh meninggalkan maksiat. Baru boleh tinggalkan maksiat. Kalau tak susah. Sebab tu kenapa seseorang tu susah untuk meninggalkan dosa dia? Kenapa susah? Kenapa dia masih buat lagi? Sebab dia tidak proses apa yang ada dalam hati dia tu benar-benar mahu menjadi hamba Allah, abdullah. Saya ni abdullah, saya ni hamba Allah. Benar-benar nak jadi hamba Allah, maknanya apa yang Allah perintah saya nak buat semua. Apa yang Allah larang saya nak tinggal semua. Barulah bila datang maksiat, ujian, dajjal, datangnya apa ni kita kata ancaman-ancaman, kita melihat yang kita cari bukan lagi dunia. Kita bukan lagi cari dunia. Kita bukan lagi cari kesenangan-kesenangan, keseronokan nafsu, tapi kita mencari Allah. Maka pada ketika itu baru kita boleh bertahan. Kita lawan, baru kita sabar. Baru kita boleh redha kepada Allah. Macam mana nak redha kepada Allah? Contoh, Allah bagi kita kesusahan. Allah bagi kita kepayahan. Allah bagi kita penderitaan, sakit, miskin. Allah bagi kita sesuatu yang kita tak suka. Maka kita sabar. Kenapa kita sabar? Sebab kita tahu Allah bagi kita sesuatu kerana Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita. Sebab itulah setiap sesuatu yang datang pada kita, kelemahan, kesusahan, penderitaan, masalah, satu-satu masalah datang. Masalah suami, masalah isteri, masalah anak-anak, masalah tempat kerja, masalah macam-macam masalah, satu demi satu. Allah bagi kita kesusahan, kesalahan, kepayahan, penderitaan, sakit dan sebagainya sebab Allah sayang pada kita. Kalau Allah tak sayang pada kita, Allah biarkan kita. Dia bagi kita dunia ni, dia bagi. Tentu orang yang bukan Islam, orang kafir, orang yang mengkafirkan Allah. Allah bagi walaupun sebenarnya dia susah juga hidup dia. Dia sakit juga, ada masa miskin juga, ada masa, tapi Allah bagi. Dapat. Akhirnya dia menguasai dunia. Macam sekarang musuh-musuh Islam menguasai dunia. Dia boleh buat apa saja dia nak buat. Allah biarkan. Allah tak hukum dia, Allah biar sebab Allah tak sayang. Berbanding orang yang beriman. Orang beriman Allah bagi susah, bagi payah supaya orang beriman memahami bahawa di belakang masalah kita, di belakang ujian gitu, di belakang fitnah-fitnah, cobaan, halangan, cabaran tadi, di belakangnya ada kasih sayang Allah. Jadi bila kasih sayang Allah, kita pun sabar. Allah bagi sakit, sabar. Kita sabar pada sakit tu. Kita sabar pada miskin. Kita sabar pada masalah, sabar. Tetapi kita redha dengan yang memberi masalah tadi, yang memberi kesakitan. Kita redha pada Allah. Sabar dengan ujian, redha pada Allah. Redha pada Allah. Kenapa kita redha pada Allah? Sebab hati kecil kita, lubuk hati kita ni, yang dalam sekali dalam hati kita tadi, dengan iman pada Allah, kita nak mencari redha Allah. Maka aku redha pada Engkau ya Allah. Aku redha pada Engkau ya Allah. Maka kita rasa tenang, seronok. Rasa kita rasa boleh sabar untuk berhadapan. Jadi sebab kita dah redha pada Allah tadi. Tetapi sekiranya hati kecil kita masih lagi kita mencari dunia, mencari kesenangan, mencari keseronokan, mencari tuntutan-tuntutan syahwat, keseronokan, kesenangan dunia,
masih lagi pentingkan diri sendiri, masih lagi pentingkan harta dunia berbanding iman, berbanding dengan takwa, berbanding dengan Allah, maka sudah tentu kita akan terjerumus ke dalam maksiat. Dan apabila terjerumus ke dalam maksiat, sebab hati kita yang mencari dunia tadi, maka ketika itulah hati kita akan cenderung kepadanya dan merasa gemar dengan maksiat tadi. Akhirnya kita pun buatlah maksiat itu secara berterusan. Istiqamah dengan maksiat. Istiqamah dengan maksiat. Saya bagi satu contoh. Main game. Main game. Main game ni melalaikan tak? Melalaikan. Baik. Kita yang dah biasa main game, kan, mula-mula tu syaitan bisik je. Cuba game ni, cubalah game ni best ni, nampak best ni game ni. Semua orang kata suka, semua orang kata best. Kita ni kan, tak maulah, nanti lalai aku, tak maulah kan. Kemudian syaitan bisik lagi, cuba. Akhirnya kita pun cuba, tak apalah, aku ni cerdik ni, aku ni orang universiti, aku ni orang yang ada berfikir, aku dah boleh fikir ni, aku dah banyak semayang, tak apalah, try sekali tengok. Boleh try. Nafsu seronok. Kita, nafsu ni diri kita. Nafsu kita seronok, syahwat kita seronok. Bila dah seronok, apa berlaku? Kan? Kita, nak lagi. Kalau nafsu kita tak seronok, tak biarlah. Alah, melalaikan lah. Katakan akal kita kuat kan. Iman kita kuat. Tak maulah, melalaikan lah. Main ni 1 jam tak dapat apa, bukan dapat apa pun. Dapat point aja. Point dalam ni dapat menang level, naik level. Itu je. Sesuatu yang menipu. Kita ingat kita dah mencapai sesuatu, tak menyampai sesuatu pun. Level 1, level 2, level 3, level 100 pun, kita kat situ je, tak sampai apa-apa. Maka kita tertipu. Tertipu, tak mau. Syaitan datang lagi. Syaitan datang lagi, bisik. Okey tu. Engkau dah bagus dah tu, dapat level 100. Orang lain semua baru level 5. Engkau champion lah. Engkau bagus lah, champion sebagainya kan. Maka syaitan akan bisik lagi. Jadi nafsu terpanggil. Tak apalah, stress sikit lagi. Sampai 150 je lah. Kita pun main. Jadi, kita sambung lagi. Lalai lagi. Yang menyebabkan kita lalai hidup bersama dengan dosa maksiat game tadi tu ialah nafsu kita. Maka kepada itu, tiba-tiba masuk waktu sembahyang. Allahu Akbar. Masuk waktu zuhur. Kita dengar azan. Selalu kita pergi jemaah. Hari ini sebab nak habiskan level 149, kita kata 150 tu level kita. 149 dah sampai. Kita pun, tak apalah, satu lagi, sikit lagi. Maka kita pun mempertuhankan nafsu tadi. Bila mempertuhankan nafsu, maka kita tinggalkan sembahyang. Tak apalah, lambat sikit tak apa. Dah masuk 150, seronok pula. Syaitan membisik, jangan. Tak payah semayang boleh. Semayang ada masa lagi. Zuhur panjang. Zuhur sampai pukul 4 boleh semayang lagi. 4 suku boleh semayang. Masuk waktu Zuhur 4.23. 4 suku sempat semayang lagi. Ini buat pukul 3 suku. Ini buat pukul 3.30. Sikit. Bila kita nak berhenti, syaitan akan bisik. Syaitan nak berhenti ni. Syaitan akan bisik. Syaitan bisik masa kita nak meninggalkan maksiat tu. Kemudian nafsu akan pegang. Hati kita tadi tu, best sikit lagi. Nak. Akhirnya kita pun terus buat lagi. Akhirnya terlepas waktu zuhur. Maka jadilah kita orang yang memperhambakan diri kepada nafsu. Memperhambakan diri kepada syaitan. Memperhambakan diri kepada nafsu yang menjadikan sembahyang kita tu dah tukar kepada game. Game tu jadi sembahyang kita. Kita menyembah nafsu tanpa sedar. Maka ketika itulah tiba-tiba masuk waktu asar. Allahu Akbar. Waktu asar kita pun astaghfirullahalazim. Dah masuk asar, dia pun campak tu baru dia sedar dah masuk asar. Baling, letakkan handphone dia ke apa, terus bergegas-gegas ambil sembahyang zuhur ketika azan. Allahu Akbar sembahyang dalam keadaan lalai, dalam keadaan terputus hatinya dengan Allah tadi. Maka itulah orang yang telah mempertuhankan nafsu. Maka habis sembahyang, dia buat pula isyak, sembahyang asar, dia pun menangis. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, aku menyesal, ya Allah, aku menyesal tadi aku buat begini, aku menyesal, ya Allah. Kita menyesal, menangis, bertaubat pada Allah.
Kan? Maknanya kita tak mau dah ikut nafsu, tak mau dah ikut syahwat, tak mau dah ikut bisikan syaitan, maka Allah terima tak dosa taubat kita tadi? Allah Maha Pengampun. Allah terima selagi kita menyesal, kita tinggalkan dosa, tak mau dah, maka Allah terima. Allah tak apa, Allah ampunkan dosa. Jangan buat lagi lah. Tiba kan masa nak dekat-dekat waktu asal dah habis sembahyang tu, kita lalai-lalai, tiba-tiba syaitan bisik, tadi game tadi tak habis gitu, baru 169 kan. Satu lagi nak cukupkan 170. Tak ada orang sampai 170 lagi ni. Level 170. Bisikan. Lepas tu nafsu pun merangsang, best lah, kita menang ni, best lah. Akhirnya kita pun ambil lagi sekali. Tadi dah menyesal lah, ambil lagi sekali. Kita bermain, main. Dan masuk waktu maghrib. Allahu Akbar, masuk maghrib. Kita insya-Allah ada masa. Sikit lagi. Isyak masuk waktu isyak. Allahu Akbar. Aku tak sembahyang maghrib lagi lah. Lupa, lalai tak sembahyang maghrib. Syaitan tepuk tangan. Bagus, engkau ikut aku, bagus. Nafsu puas. Kan? Dapat pegang kita. Kemudian akhirnya kita pun sembahyang dalam keadaan kelang kabut, sembahyang dalam keadaan tak khusyuk, sembahyang dalam keadaan ni. Allah izin tiba-tiba mati malam tu. Sembahyang tapi mati, maka mati dalam keadaan tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak mau buang nafsu. Maka kita bimbang mati ketika kita tidak membuang nafsu kita. Tidak memutuskan nafsu kita daripada hati kita tadi, dorongan tadi. Kita bimbang su'ul khatimah. Ini proses yang berlaku tiap-tiap hari pada kita dengan dosa kita. Sebab itulah dosa dia tidak akan memudaratkan kita sekiranya dia berakhir dengan taubat. Dia berakhir dengan taubat, insya-Allah. Apa maksud taubat? Menyesal, tak mau dah. Tetapi kalau dosa tidak berakhir dengan taubat, tapi kita berakhir bersama dosa, maka sekiranya dosa itu dosa besar, syirik dan sebagainya, maka Allah Ta'ala tak ampunkan. Kalau dosa kecil-kecil itu, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Tetapi yang susahnya ialah nak mendapat husnul khatimah. Jadi sebab itulah saya dah ceritakan kepada tuan-tuan bagaimana proses itu berlaku dalam diri kita. Ini pertarungan, ini dah sebut pertarungan al-haq dan batil. Al-haq dan batil itu berlaku dalam hidup kita. Maka pada ketika itu, apabila kita cenderung kepada ketaatan, macam mana kita nak tahu kita ni insya-Allah on the right track? Kita on the right track, insya-Allah kita on the right track bila hati kita seronok mencari redha Allah. Kita makan nak redha Allah, kita tidur nak redha Allah, kita bermain nak redha Allah, bekerja nak cari redha Allah. Mencari redha Allah bukan nak mencari dunia. Dunia kita pegang kat tangan, guna, tapi hati nak cari redha Allah. Maka dunia yang ada pada kita tu, kita gunakan untuk ibadah, untuk infak, untuk bantu orang lain, untuk bantu bagi nafkah dan sebagainya. Mencari redha Allah. Jadi apabila kita cenderung, hati kita cenderung buat baik untuk cari redha Allah, itu tandanya insya-Allah kita akan menuju kepada husnul khatimah. Sesiapa yang kecenderungan hatinya menuju kepada redha Allah, cari redha Allah, mencari ketaatan kepada Allah, insya-Allah husnul khatimah. Ini yang nombor 2. Huraiannya panjang sebenarnya jadi saya cuba pick up apa yang insya-Allah yang ada pada. Sebaliknya sekiranya kecenderungan kita kepada maksiat. Apa maksud kecenderungan ni? Kecenderungan ni maknanya kita hajat nak cari apa? Apa matlamat kita tu kecenderungan. Apa yang kita nak capai? Sembahyang ni nak apa? Sembahyang ni supaya orang sebut kita ni orang yang kaki sembahyang ke ataupun apa. Jadi apabila kecenderungan itu untuk dapat redha Allah, bukan nak cari pujian manusia, bukan nak cari dunia tadi, maka insya-Allah perkara itu ketika mati nanti, bila mati nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan ilhamkan, berikan tenaga, berikan kekuatan, berikan kecenderungan untuk mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi sekiranya kecenderungan hati kita itu kecenderungannya ialah maksiat,
Kecenderungan itu ialah dunia. Kecenderungan mengikut keseronokan hawa nafsu. Setakat itu sahaja kecenderungan kita. Maka apabila di saat kematian, pada saat sakaratul maut datang, maka apa yang kita akan terlintas dalam hati kita yang akan menyebabkan kita tersebut nak menyebut apa tadi, ialah kita akan diingatkan oleh Allah. Allah akan ingatkan maksiat kita. Allah akan mengingatkan maksiat kita. Sebab tu kalau orang tu dia nak meeting aja. Kalau nak berzina aja. Ada seorang pemuda dia accident. Kemudian sebab tu diselamatkan, kemudian dibawa ke hospital. Ini dia berlaku di Saudi. Kemudian selepas tu dia rawat lah sebagainya. Tapi oleh kerana accidentnya terlalu parah, maka dia dah dalam keadaan nazak, koma. Jadi apabila doktor dan orang yang ada sebelah dia ajar dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan, dia tak nak sebut. Yang dia sebut apa? Dia sebut nama perempuan dia. Siapa nama girlfriend dia tu. Dia sebut nama girlfriend dia. Nama girlfriend dia sebut. Katalah nama dia Laila, katakan. Katalah nama Laila, bukan nama sebenar. Katakan kalau ada orang Laila namanya kat sini. Dia panggil Laila je. Laila. Mana Laila? Aina Laila? Aina Laila? Mana Laila? Laila mana Laila? Orang duk ajar dia kat tengah-tengah cungap. Laila macam tu kan. Ini berlaku di Saudi. Seorang pemuda. Kan. Kemudian doktor dia menangis. Doktor panggil mak dia, panggil keluarga dia cepat. Mungkin kot-kot kalau keluarga dia sebut, mak dia sebut, bapak dia sebut, dia akan sebut kalimah Allah. Mak dia datang. Dia tak pandang muka mak dia. Laila. Akhirnya mati dengan menyebut girlfriend dia. Bukan isteri dia pun, girlfriend dia. Yang orang yang selalu dia berzina dengannya. Selalu dia berzina dengan girlfriend dia. Maka ketika itulah kita lihat bahawa apabila kecenderungan kepada maksiat, kecenderungan kepada perkara-perkara yang dia kata kita kuasai oleh nafsu tadi, maka pada masa itu apa yang berlaku di akhir, di saat-saat akhir, Allah akan lintaskan kepada dia. Ini keadilan Allah. Keadilan Allah, apa yang ada dalam hati tu, akidah tu, akidahnya maksiat, akidahnya cenderung kepada mungkar, maka Allah lintaskan. Masa pada ketika itu dia akan bercakap, dia akan cenderung untuk menyebut apa yang dia suka tadi, hati dia. Laila, kalau perempuan Laila, kalau laki-laki sebutlah Mat ke apa ke. Kalau dia suka bisnes. Sebab tu ada orang mati sebut yang bukan-bukan, yang macam-macam maksiat. Kenapa? Rupa-rupanya dia sentiasa selalu berzina. Jadi inilah kecenderungan-kecenderungan yang ada ketika maut datang menjemputnya. Maka ketika itu hati yang dikuasai oleh nafsu dan syahwat tadi, oleh maksiat tadi, maka dia akan dipenjara, terbelenggu, diikat. Akan diikat sehingga menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Antara dia dengan Allah ada penghalang. Kita dah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi rupa-rupanya ada hijab antara dia dengan Allah. Dia tak boleh sebut la ilaha illallah. Jadi bila kita berhadapan dengan orang yang sedang nazak ni, kita tengok dia tak boleh, itu adalah lahir daripada kehidupan. Kita tak boleh buat apa. Ini tak boleh buat apa. Sebab tu kita pada hari ni nak kena rasa, kalau kita nak dapatkan husnul khatimah, maka kita tengok kecenderungan hati kita ke mana cenderungan hati kita ni. Adakah kita cenderung kepada Allah, redha Allah, kepada ketaatan, atau hati kita ni cenderung kepada kemaksiatan, keburukan? Kalau hati kita cenderung kepada kemaksiatan dan keburukan, maka pada ketika itu hendaklah kita perbaharui iman kita, perbaharui syahadah kita, menyesal, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan kita cuba melakukan perkara-perkara yang Allah suka. Tinggalkan maksiat. Kalau kita hari ini ada dosa, apa dosa kita? Hanya Allah yang maha mengetahui dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah saja yang tahu dosa kita. Tak payah sebut kat orang. Tak payah kita sebut kat orang dosa kita apa. Tapi kita tahu. Dan kemudian kita tinggalkan. Dan sebab tu kekuatan tarbiyah Islam, bila kita meninggalkan satu dosa kita, kelemahan tu dosa juga, kelemahan kita tinggalkan, satu kelemahan. Kemudian kita tinggalkan pula apa? Tinggalkan pula apa dia panggil apa? Yang disebut tadi sebagai bukan saja dosa, bukan saja kelemahan, tabiat kita, rawasib jahiliah kita buang satu-satu, sehingga akhirnya kita hidup dalam keadaan menjauhi dosa.
Sebab tu kita amat memerlukan kepada peringatan tazkirah. Perlukan pada peringatan. Perlu kepada sahabat-sahabat yang baik yang mengingatkan kita. Perlukan kepada murabbi. Kita perlu pada orang yang boleh bantu kita, mendidik kita. Perlukan sangat pada itu. Jadi kita kena mendapatkan panduan-panduan daripada orang yang soleh-soleh. Begitu juga seperti mana contohnya kalau kita seronok sangat melihat sesuatu, maka akhirnya kita terbawa dalam mimpi. Mimpi-mimpi kita tadi. Jadi sebab tu kita nak tengok sini bahawa apabila berlaku perkara tersebut, maka kita nak kena rasa bahawa Allah Akbar. Tak mahu lah. Jauh sangat tempat nak letak ni. Baik. Ini yang kedua. Baik, saya nak masuk yang ketiga. Sebenarnya dia ada lagi huraian dia. Saya cukup yang tu. Maknanya kita tengok bahawa dosa kita, kalau kita berterusan dengan dosa, maka dia akan membawa su'ul khatimah. Jadi sebab tu kita kena banyak istighfar. Jadi objektif istighfar, objektif minta ampun, minta maaf dengan Allah, minta ampun dengan Allah, bukanlah sekadar istighfar. Tetapi kita nak membuang kecenderungan dalam hati kita kepada maksiat. Bila kita boleh membuang kecenderungan kepada maksiat, perkara yang hati kita gemar, yang seronok, syahwat kita seronok tadi, nafsu kita seronok tadi, maka barulah kita berjaya di dalam bertaubat. Kita berjaya dalam taubat. Maksudnya kalau selagi tak boleh tu, maka selagi tu kita minta ampun lagi. Sebab tu taubat ni satu proses yang berterusan. Satu proses yang berlaku setiap ketika. Bila kita teringat aja dosa, bertaubat. Bila kita teringat dosa, maknanya hati kita ni cenderung pada dia. Sebab kita teringat kat dia. Teringat best kan kalau pergi disko, contoh kan. Lama tak pergi disko. Tu maknanya hati kita masih ada lagi tu. Ada lagi kecenderungan kepada maksiat tadi. Ini bahaya. Kalau Allah izin kita mati dalam keadaan cenderung pada maksiat, kita bimbang. Su'ul khatimah. Bimbang kita. Tiba-tiba teringat maksiat. Tiba-tiba teringat nak buat dosa balik. Itu maknanya kecenderungan hati kita. Itu maknanya istighfar kita bukan setakat istighfar, minta ampun, bertaubat. Kita cakap aku bertaubat padamu ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu. Tapi kita nak buang kecenderungan dalam hati kita kepada maksiat dosa yang kita dah seronok dengannya tadi, yang nafsu seronok tadi. Itu objektif kita minta ampun. Kenapa? Sebab kita bimbang. Sekarang boleh kita cakap astagfirullah, tapi hati kita tak mau. Hati kita seronok dengan dosa lagi, tak mau tinggal, tak mau buang. Maka bila kita mati nanti, Allah akan ingatkan dosa itu. Itu susah nak ucap kalimah syahadah, susah. Jadi ini perkara yang penting untuk kita faham. Kalau kita tak faham, kita ingat kita dah beramal dah ibadah dah, kita dah buat macam-macam, dah berjihad, dah berjuang, dah infak, dah macam-macam kita buat. Tapi ada dosa kita yang kita sayang. Dosa tu kita kena buang. Sebagai tanda kita mengabdikan diri kepada Allah, sebagai tanda kita mengabdikan diri kepada Allah, maka kita tinggalkan. Pelan-pelan lah, tak apa, tak kuat tak apa. Kita dah tinggalkan, kita menyesal, kita tinggalkan. Tiba-tiba satu masa kita buat pula. Kita buat pula. Menyesal lagi. Kita menyesal lagi, kita minta ampun. Allah ampunkan lagi, Allah ampunkan. Selagi kita buang Tuhan yang ada dalam hati itu, nafsu, selagi kita buang Tuhan dunia, Tuhan nafsu, Tuhan keseronokan syahwat dalam hati itu, Allah ampunkan kita. Seperti orang yang mensyirikkan Allah. Kenapa Allah tak ampunkan orang mensyirikkan dia? Sebab dalam hati dia ada Tuhan lain. Betul ada orang tanya dengan saya, macam mana ada seorang ni, dia baik, kita buat baik sebagainya, cuma dia tidak Islam. Dia baik tapi tidak Islam. Tuan-tuan rahmat Allah, dia baik tu sebab dia beribadah, dia bertuhankan nafsu dia. Dia bertuhankan kepada Tuhan yang lain, ghairallah, selain Allah. Maka Allah tak terima. Allah tak terima sebab nombor satu ialah kita mesti mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain melainkan Allah, dan kemudian kita beribadah pada Allah. Tetapi bila hati kita tidak mentauhidkan Allah, tidak beriman pada Allah, ada lain lagi yang lebih besar, ada lain lagi yang lebih hebat, ada lain lagi yang lebih kita suka, yang kita puji, lebih daripada Allah, maka pada ketika itu Allah murkalah pada iman kita.
pada hati yang macam tu, Allah murka lah. Allah dah bagi semua dah. Allah dah bagi nikmat, kan, rahmat dia. Allah bagi macam-macam kat kita. Tiba-tiba kita mempertuhankan yang lain. Kita tolak Allah. Kita buang, kan, Rabb, ilah yang sebenar. Kita ambil Tuhan yang lain. Diri kita sendiri kita ambil. Kawan-kawan kita jadi Tuhan kita. Bos kita jadi Tuhan kita. Dunia jadi Tuhan kita. Maka Allah marah tak? Allah murka pada kita. Macam anak kita lah. Kita dah bagi anak kita macam-macam bela lah sebagainya. Tiba-tiba anak kita kata, orang tanya, kan, dekat anak kita, siapa ayah kamu? Siapa mak kamu? Dia sebut nama orang lain. Ataupun dia kata, aku tak ada ayah, aku tak ada mak. Ayah aku dah aku buang. Aku tak ada ayah, tak ada mak. Padahal kita ada kat situ. Anak kita cakap macam, marah tak kita? Apa ni? Kan, aku yang besarkan dia, aku yang penat-penat jaga dia semua. Tiba-tiba dia tak sebut ayah ada, ibu ada, menangis kita. Anak cakap macam itu. Kita menangis sebab kita tak boleh buat apa-apa kat atas dia. Tapi Allah boleh buat apa-apa kat atas kita. Maka Allah tak terima siapa yang mengambil Tuhan yang lain daripada Allah. Jadi maknanya maksiat yang berterusan. Maksiat yang berterusan itu maknanya apa? Kita sedang mensyirikkan Allah. Sebab itu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita, tidak beriman sekiranya seseorang itu mencuri. Mencuri, siapa yang mencuri? Ketika dia mencuri, ketika dia bermaksiat, berzina, tidak beriman, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Tidak beriman seorang yang berzina. Tidak beriman seorang yang mencuri. Ketika itu dia tidak beriman. Dia letakkan Allah tempat lain. Dia mendahulukan dia punya syahwat dia. Dia menjadikan syahwat dia sebagai lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala. Marah tak Allah? Marah. Allah murka. Tiba-tiba mati dalam keadaan begitu, Allah tak ampunkan dia. Ya, sebab itulah indikator yang kita nak tengok bagaimana orang-orang yang mendapat su'ul khatimah itu ialah apabila mereka terus menerus dalam maksiat. Jadi saya ingat saya nak sambung. Tadi, tapi nampak macam kalau saya sambung ni dia tergantung. Sekejap saya tengok. Putus dah. Jadi tuan-tuan para rahmat Allah, saya bacakanlah beberapa kisah-kisah lain. Mengikut Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimallahu, dia berkata Mujahid, Imam Mujahid, seorang tabi'in, kata tidak seseorang itu mati melainkan terbayang olehnya kawan-kawan pergaulannya. Tidaklah mati seseorang tu melainkan bila nak mati dia terbayang orang yang selalu dia bersama, kawan-kawan dia yang dia selalu bersama, tanya, bersuka-suka, bermesra dan sebagainya. Dan kemudian dan juga apa yang dia biasa dengan hidup dia. Jadi apabila menjelang kematian, seseorang yang biasa bermain catur. Ini kita Imam Mujahid, kata seseorang yang biasa bermain catur, chess, maka bila disuruh mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia akan berkata check, checkmate, check, macam itu. Dan kemudian dia mati. Maka jadilah lisannya dikuasai oleh permainan yang biasa dilakukan ketika dia hidup. Jadi sebenarnya ada banyak lagi kisah-kisah lah. Yang salah satu lagi kisah yang saya sebut tadi tu, pemuda tadi tu, dia biasa berzina, maka ketika nak mati, orang ajar dia kalimah la ilaha illallah, dia sebut nama perempuan yang biasa dia berzina tadi. Ada seorang lain pula, seorang pemuda yang mati dalam keadaan minum arak. Ketika orang ajar dia marah, orang tu marah, dia sebut benda lain sampai mati. Banyak cerita, banyak kisah macam itu. Ada seorang pula, seorang Bilal. Dia ni selalu pergi azan pagi-pagi subuh, dia lah yang pertama buka masjid lah, apa sebagainya. Dia pertama. Satu hari dia, Allah izin, malam tu dia kena heart attack. Ini juga berlaku di Saudi. Ini kisah di Saudi. Bila kena heart attack, maka dibawakan ke hospital. Sampai ke hospital, doktor tu nak cuba bagi dia punya jantung dia ni, jantung dia stabil lah. So dia ambil stetoskop tu letak kat jantung dia. Kemudian dia dengar. Dalam jantung dia tu
dalam-dalam tu, dia bukan dengan duk lagi. Itu jantung tu dia dengar lah, masih ada lagi lah kan, masih hidup lagi. Tapi dia dengar apa? Dia dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maknanya dia biasa dengan la ilaha illallah. Ada seorang lagi, Bilal juga. Kisah ni kisah banyak banyak kisah. Masa tu masuk subuh. Dia dah tengah sakarat, tengah nazak. Doktor nak selamatkan dia. Bila dengar dekat stetoskop dia, bila dengar dia perlahan-perlahan sebut dalam lidah dengan lidah dia, rupanya dia tengah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia tengah azan. Tengah sakaratul maut tu, dia tengah azan. Mungkin dia seronok dengan azan. Maka ketika nak meninggal dunia, dia Allah Taala berikan kepada dia azan tadi, keluarkan hingga Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, kan, sampai akhir kan, la ilaha illallah, kan. Jadi dah habis dengan la ilaha illallah, habis dengan azan. Ni berlaku, ni kisah benar tuan-tuan. Ni cerita dari doktor tadi. Saya sebut ni doktor tu cerita. Dia sebut kat sini, kan, Allah Subhanahu Taala akan memberikan kepada kita di akhir-akhir hayat kita kecenderungan kita. Di mana kecenderungan hati kita? Hati kita ni nak cari apa? Apa yang hati kita nak? Kalau hati kita ni nak dunia, hati kita nak setakat seronok-seronok sahaja, maka sudah tentulah Allah SWT tidak akan membiarkan kita mati dalam keadaan kalimah syahadah. Tetapi kalau hati kita ni berada dalam keadaan memang sungguh-sungguh kita nak dapatkan Allah Subhanahu Taala dalam hidup kita, redha Allah, maka kita akan tinggalkan dosa tadi. Dosa tidak akan kita buat cara berterusan, maka kita akan mati dalam keadaan insya-Allah. Kalau kita berterusan dengan dosa, habislah. Habis. Jadi pengajaran paling besar pada hari ini, su'ul khatimah dah boleh dapat datang dengan sebab dosa kita. Maka dosa kita itu sekiranya kita tidak bertaubat, menyesal, tidak berhenti, maka dia berbahaya pada hidup kita. Bukan sahaja sebagai racun, sebagai satu yang bahaya. Ya, sebab itulah tuan-tuan puan-puan, mari sama kita memperdalamkan taubat kita kepada dia insya-Allah. Dan kita benar-benar merasakan bagaimana bahawa kita ni sebenarnya hanyalah hamba Allah, dan kita nak tinggalkan apa yang Allah tak suka. Baik, insya-Allah kita akan sambung besok. Yang ketiga. Yang ketiga ni pun penting tuan-tuan. Yang ketiga ni penting, penyebab su'ul khatimah. Yang pertama, akidah yang rosak. Yang kedua, dosa yang berterusan. Dosa yang berterusan. Dan saya bincang tadi macam mana dosa bermula, dan kemudian kita dah bincang juga macam mana kita nak kena buat apabila kita telah berdosa tadi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah beri kekuatan kepada kita untuk istiqamah dengan jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini bersama dengan sahabat-sahabat. InsyaAllah. Itulah insyaAllah. Saya minta maaf sekali lagi kerana terlalu delay tadi. Saya minta maaf sebab ada beberapa perkara yang tak dapat dielakkan lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita dan Allah SWT berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. InsyaAllah esok akan ada sambungan yang ketiga. Ketiga ni yang paling susah sekali. Yang pertama, akidah susah. Ketiga, dia sangkut paut dengan dosa. Yang kedua, yang ketiga sangkut paut dengan macam mana kita nak pastikan lah. Nak pastikan itu susah. Susah. Tapi insya-Allah Allah akan bagi rezeki pada kita insya-Allah. Jadi insya-Allah yang ketiga ni kita akan bincang besok untuk bagaimana kita nak mengelakkan daripada su'ul khatimah insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fa wasik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha bi nurika allazi la yakhbu wa ashrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala bisikan-bisikan syaitan, segala bisikan-bisikan
nafsu dan syahwat kami. Ya Allah, beri kekuatan pada kami menjauhi dosa kami. Ya Allah, ampunkan kelemahan-kelemahan kami, perbaikilah diri kami. Ya Allah, supaya kami dapat meninggalkan dosa-dosa kami, maksiat-maksiat kami. Ya Allah, ampunkanlah kelemahan-kelemahan kami. Ya Allah, ampunkan kehinaan kami, keaiban kami. Ya Allah, ampunkanlah kemalasan-kemalasan kami. Ya Allah, beri kepada kami kekuatan untuk mengenalimu. Ya Allah, makrifat padamu. Ya Allah, dan seterusnya dapat berjalan bergerak menuju kepadamu. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh minta tolong disebar-sebarkan insya-Allah. Mudah-mudahan orang lain pun dapat manfaat. Assalamualaikum.